Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih pengurusi majlis, Yang Berusaha, Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, penyampai ucap pertama merangkap rasmi Muktamar Senabi Abim kali ke-50. Yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Rizwan Osman, pengurusi Majlis Syura Kebangsaan MSK. Yang berbahagia Ustaz Hasri Harun, pengurusi Majlis Perundingan Kebangsaan Abim MPKA. Yang dikasihi Dr. Muhammad Nur Manuti, Ketua Majlis Istisyari Wadah Percerdasan Umat Malaysia Wadah. Yang berbahagia Datuk Haji Ahmad Azam Abdul Rahman, Presiden Wadah Percerdasan Umat Malaysia Wadah. Yang Berusaha Adinda Ahmad Farhan Rosli, Presiden Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia PKPIM. Saudara Muhammad Fazli Saleh, Siswa Agung Abim, merangkap pengarah Muktamar Senabi Abim kali ke-50. Seluruh ahli Majlis Syura Kebangsaan, ahli Majlis Perundingan Kebangsaan Abim MPKA, pimpinan Abim negeri, daerah dan pusat, ketua-ketua agensi Wadah Abim PKPM, seluruh para petugas penggerak Muktamar kali ke-50 dan seluruh warga Muktamirin, ahli Abim, Wadah dan PKPM sekalian. Kita awali kalam ini dengan mempersembahkan sejambak kesyukuran kehadap Allah SWT di atas limpah rahmat dan keizinannya dapat kita bertemu bagi memaknai detik penting harakah kepemudaan ini, iaitu Muktamar Senabi Abim untuk kali ke-50. Salawat dan salam kita aturkan buat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya detik ulang tahun penubuhan Abim kali ke-50 ini yang kita raikan pada 6 Ogos 2021 yang lalu tidak harus dimengerti sebagai hanya sekadar satu majlis untuk meraihkan penambahan jumlah angka, tetapi ia adalah suatu timbangan usia gerakan yang harus menyedarkan kita tentang kedewasaan harakah ini yang telah melewati separuh abad perjuangan. Namun, warga Muktamirin sekalian, tak kala kita bersemangat untuk meniti detik-detik bermakna ini akan kedewasaan Abim sebagai harakah separuh abad, sudah pasti terselit rasa duka yang tidak dapat dielakkan apabila kita mengenangkan satu persatu tokoh daripada generasi pengasas gerakan ini telah kembali menemui Rabbul Jalil. Kita amat terkesan dengan pemergian tokoh ideolog kita selaku murabbi ummah, almarhum Profesor Datuk Dr. Siddiq Fadil. Tidak dilupakan tokoh pendidik yang kita kasihi, almarhum Cikgu Abdul Halim Ismail. Begitu juga almarhum Azmi Shah Suratman, Haji Saifuddin Muhammad Yatim dan seluruh tokoh-tokoh lain. Tak dilupakan kaki tangan, aktivis serta warga penggerak gerakan ini yang turut sama meninggalkan kita. Semestinya sebagai insan biasa, rasa hiba sudah pasti tidak dapat ditampung, apalagi disembunyikan. Warga Muktamirin sekalian, pemergian mereka ini mengingatkan kita kembali akan kisah para sahabat Nabi SAW yang dirundung kesedihan bila mana mengenangkan sahabat seperjuangan mereka yang gugur di medan Uhud. Pemergian ini sedikit sebanyak melemahkan semangat mereka untuk bangkit daripada kekalahan yang dialami dalam peperangan tersebut. Lantas, Allah menyiapkan kembali semangat mereka menerusi janji bahawa mereka adalah berada dalam kelompok Al-A'laun, iaitu golongan yang tertinggi darjatnya, yang tidak seharusnya merasa lemah untuk meneruskan perjuangan. Seperti mana firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu merasa lemah dan jangan kamu bersedih hati, sebab kamu sebenarnya adalah orang-orang yang tinggi jika kamu benar-benar orang yang beriman. Tokoh mufassirin Tahir Ibn Ashur memberi peringatan bahawa kita dilarang untuk bersedih dengan kejadian yang telah berlalu, kerana perasaan ini serta rasa putus asa akan membawa kepada kegagalan dan seterusnya akan mengalahkan pengharapan. Dalam masa yang sama, kita juga harus sedar bahawa janji Tuhan ini, generasi Al-A'laun ini adalah satu kurniaan bersyarat yang memperingatkan kita bahawa kita tidak harus mundur dari menggalas amanah dakwah yang disebut sebagai in kuntum mu'minin. Perjuangan keimanan harus diteruskan untuk mencapai tahap martabat generasi Al-A'laun. Dalam hal ini, kita mengimbau semula peringatan almarhum Datuk Dr. Siddiq Fadil
semasa membentangkan ucapan dasar garis-garis besar haluan perjuangan pada 5 September 1982 di Dewan Al-Malik Faisal, Petaling Jaya. Justru kita adalah pendukung dakwah dan pelanjut risalah. Gerakan kita adalah terangkai dalam kesinambungan siri perjuangan para mursalin dan mujahidin di sepanjang usia dunia yang pada pokoknya membawa misi yang sama, iaitu ta'bidun nas li rabbihim, membawa manusia mengabdikan diri seutuh dan setulusnya kepada Allah SWT, mengabdi dalam diri yang setulin dan seluas-luasnya, tunduk dan akur sepenuhnya kepada ajaran samawi, patuh dan setia sebulatnya kepada tata hidup Rabbani. Saudara-saudariku pejuang sekalian, dalam menyikapi sirah perjuangan para nabi, para mursalin, misi islah dalam masyarakat terangkum sebagai salah satu maqasid utama mereka diutuskan. Lantas Allah mencoret ayat yang merujuk kalimah islah yang dituturkan oleh Nabi Syuaib alaihissalam menerusi surah Al-A'raf sebagai contoh, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, fa'uful kaila wal mizan wa la tabghasun nasa asya'ahum wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Oleh itu sempurnakanlah sukatan dan timbangan, dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia akan haknya, dan janganlah kamu berbuat kerosakan di muka bumi sesudah Allah menjadikannya islah teratur makmur sebaik-baiknya. Dalam memaknai maqasid kerasulan dalam ayat ini, Syekh Dr. Ahmad Ar-Raisuni menjelaskan ayat ini adalah antara ayat yang menggambarkan maqasid umum diutuskan para rasul, iaitu sebagai asas untuk meninggikan martabat mereka, memupuk kebahagiaan dan ketenangan dalam hati mereka, serta istiqamah dalam usaha dakwah mereka. Penjelasan ini bertepatan dengan kalam Allah dalam surah Hud ayat ke-88 yang dibacakan oleh Khari sebentar tadi. Ketika Nabi Syuaib alaihissalam menekankan agenda islah sebagai maqasid kerasulan, baginda awali dengan satu kepercayaan ataupun conviction yang mendalam bahawa mandat kenabian untuk membawa agenda islah ini merupakan satu anugerah, rizqan hasanan dari Allah SWT, yang juga merupakan salah satu nikmat nubuwah. Conviction ini dirakamkan oleh Allah SWT melalui firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasanan wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu in uridu illa al-islah mastata' wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Syuaib berkata, wahai kaumku, bagaimana fikiranmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan dianugerahkannya aku daripadanya rezeki yang baik, rizqan hasanan, dan aku tidak berkehendak menyalahi kamu terhadap apa yang aku larang kamu melakukannya, iaitu melakukan apa yang aku sendiri larang, dan aku hanya bertujuan hendak melakukan islah sedaya upayaku, dan tiadalah aku beroleh taufik untuk menjayakannya melainkan dengan pertolongan Allah. Kepada Allah jualah aku berserah, dan kepadanya lah aku kembali. Garapan tafsir At-Tahrir wa Tanwir sekali lagi memberikan pengertian yang amat mendalam berkenaan dengan ayat ini. Mufassirin Muktabar Tahir Ibn Ashur telah menggarisbawahi penegasan Nabi Syuaib alaihissalam bahawa misi kerasulan itu bukan semata-mata untuk mengkritik sembrono dan mencipta pertembungan kosong dengan kaumnya, tetapi adalah untuk membawa agenda islah kepada mereka. Dalam pada itu, ayat ini turut membawa penegasan yang konsisten utusan Allah bahawa baginda sendiri sama sekali tidak akan melanggar amanah islah yang dibicarakan dengan mengerjakan apa yang dilanggarnya sendiri. Selanjutnya, di akhir ayat ini Nabi Syuaib alaihissalam menerangkan hakikat amanah islah yang dikandungnya merupakan islah dari Al-Khaliq. Misi islah tersebut sebagai at-taufiq yang bersumber dari Allah, serta tidak sama sekali akan berhasil melainkan dengan iradat dan hidayahnya. Dalam kesukaan kita, warga penggerak ABIM memacu idealisme perjuangan islah sebagai misi lanjutan kepada risalah nubuwah. Suri tauladan yang ditampilkan oleh Nabi Syuaib alaihissalam ini
seharusnya menjadi pakaian dan pegangan kita. Yang pertama, menggalas amanah islah menerusi pembawaan dan pendekatan yang tepat. Yang kedua, berasaskan kepada bukti-bukti yang nyata. Dan yang ketiga, bersama sikap peribadi yang istiqamah dan konsisten dengan agenda islah yang dibawa. Yang keempat, rasa tawaduk yang tinggi kepada Allah SWT. Dan yang kelima, kita harus meyakini bahawa idealisme perjuangan islah adalah satu anugerah, rizqan hasanan, bukan sebagai satu bebanan. Selanjutnya, pengutusan Khatimul Anbiya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan pelengkap kepada misi islah yang diperintahkan Allah. Penyempurnaan misi islah ini disebut oleh Syekh Rashid Ridha dalam tafsir Al-Manar berkenaan dengan al-islah al-a'zam, islah yang teragung dari Allah untuk urusan manusiawi, untuk petunjuk agama, pengutusan para rasul, dan disebut tiga islah al-islah al-a'zam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, islah ke atas akidah manusia. Yang kedua, islah terhadap akhlak dan adab manusia. Dan yang ketiga, islah ke atas urusan siasah dan pemerintahan manusia dengan memperkenalkan sistem berasaskan musyawarah atas prinsip-prinsip menolak mafsadah dan melindungi maslahah, keadilan dan persamaan. Maka sebagai titik noktah kepada penyempurnaan kepada al-islah al-azam ini, Rashid Ridha mempertegaskan bahawa perbuatan melakukan kerosakan selepas berlakunya islah adalah jauh lebih buruk dari kefasadan yang wujud sebelumnya. Sahabat-sahabat pejuang islah sekalian, kefasadan yang sentiasa berlaku sudah pasti akan terus berlaku apabila percikan api jahiliah kembali muncul untuk memesongkan pemikiran umat. Anasir ketaksuban, kebekuan, kejumudan dan al-ghulu ataupun ekstrim termasuk antara gejala jahiliah yang mencemarkan penyempurnaan islah. Justru sebagai respon terhadap kehadiran anasir jahiliah ini, sejarah jatuh bangun kehidupan umat selama 15 abad telah menyaksikan kemunculan kelompok yang memimpin usaha tajdid. Hakikat ini yang ditegaskan oleh Syekh Abu La'la Al-Maududi yang mengatakan bahawa kehadiran ini adalah sesuatu yang diperlukan untuk memurnikan kefahaman Islam daripada dinodai oleh unsur jahiliah. Ia bertepatan dengan janji Nabi SAW menerusi hadis baginda riwayat Abu Daud. Inna Allah yab'athu li hadhihi al-ummah ala ra'si kulli mi'atin sanatin ala kulli ra'si mi'at sanah man yujaddidu laha dinaha. Sesungguhnya Allah mengutus kepada umat ini di setiap awal 100 tahun sesiapa iaitu mujaddid yang akan memperbaharui urusan agama mereka. Dalam buku terjemahan A Short History of the Revivalist Movement in Islam, Abu Ala Al-Maududi telah menjelaskan ciri-ciri kualiti unggul yang diangkat secara lahiriah oleh umat ke atas mujaddid. Dalam masa yang sama, Abu Ala Al-Maududi menamakan Khalifah Umar Abdul Aziz sebagai mujaddid pertama dalam sejarah Islam yang mengembalikan penyempurnaan islah menerusi gerakan pembaharuan dalam bidang keadilan sosial. Dalam masa yang sama, bagi memastikan kebangkitan tajdid itu berdiri atas garisan lurus maqasidnya, iaitu memerdekakan umat dari gejala kejahilan, maka pemahaman kita terhadap konsep tajdid harus berdiri atas manhajnya yang tersendiri. Hal ini yang ditegaskan oleh Syekh Taha Jabil Al-Anwani dalam tulisan beliau At-Tajdid fil Fikri wal Ulum Al-Islamiyah, yang menegaskan bahawa wasilah tajdid al-fikr ini berasaskan manhaj turas untuk mengawasi perbezaan kutub tajdid yang pelbagai menerusi pengawasan Al-Quran, turut didasari sunnah baginda Nabi Muhammad SAW dan tindakan generasi para sahabat. Maka dalam memperkukuh amanah islah selari dengan agenda tajdid al-fikr ini, kita harus memiliki prinsip awsatuha yang adil, seimbang dan menjadi golongan manusia yang qawam, lurus di atas petunjuknya. Pemahaman ini yang jelas dalam konteks ini akan menghindarkan kita sebenarnya, Abim,
dari mewarisi pertembungan antara kelompok tradisi dan aliran moden yang sering berlaku pada waktu ketika masyarakat sedang cuba menyesuaikan diri dengan perubahan. Rakan-rakan sekalian, pertembungan-pertembungan yang berlaku memperlihatkan bagaimana kita lihat perjuangan Islam pada sekitar tahun 1920-an, yang mana ramai sarjana mengangkat proses Islam tersebut di hujung penjajahan, namun tidak kurang ramai juga yang memuatkan kritikan. Merujuk kepada buku syarahan perdana Profesor Datuk Dr. Muhammad Rizwan Osman, terbitan Universiti Malaya, pembawaan Islah pada era ini didukung secara individu yang tidak berakhir dengan pembentukan organisasi berstruktur, dan natijahnya berbeza dengan gerakan Islah ABIM yang digagaskan atas semangat kebangkitan semula Islam atau Islamic Resurgence pada awal tahun 1970-an. Akhirnya, persoalan asas yang lebih besar, khususnya untuk membawa kefahaman Islam yang syumul dalam kalangan orang Melayu khususnya, terkapai-kapai untuk mencari jati diri semasa era tersebut. Maka pegangan terhadap Islam sebagai satu cara hidup yang syumul berterusan terlerai dari pengamalan dan pemikiran penduduk tanah Melayu selepas negara ini memasuki era kemerdekaan. Islam telah ditanggapi tidak lebih sekadar ritual dan istiadat. Pengamalannya bersuku-suku serta kefahaman dan prinsip ajarannya tidak menyentuh urusan kehidupan harian. Sesungguhnya, dikotomi pemisahan antara agama dan urusan kehidupan ini telah dijayakan secara halus apabila pemisahan agama daripada pentadbiran dikuatkuasakan menerusi perjanjian Pangkor 20 Januari 1874. Tulisan Dr. Syed Hussein Ali dalam buku The Malays, Their Problems and Future menyentuh bagaimana peranan Islam itu sebenarnya dilemahkan dalam aspek kualiti dan kecekapan pentadbiran apabila dipisahkan dari urusan pentadbiran awam oleh kuasa Inggeris. Kesannya, walaupun pembangunan dalam urus takbir serta ekonomi berlaku dengan pesat mengikut peredaran zaman, tetapi kemajuan tidak terjelma untuk urusan pentadbiran agama. Pegawai-pegawai yang menguruskan hal ehwal pentadbiran jauh lebih ramai dan cekap dibandingkan dengan yang menguruskan institusi agama. Keadaan ini antara lain disebabkan kebergantungan kepada hasil cukai negeri secara mutlak berbanding hal ehwal agama yang hanya dibiayai menerusi pungutan zakat tertentu. Perkara yang sama turut melanda dalam bidang pemikiran. Warga yang dijajah raganya turut dirundung dengan penindasan pemikiran mereka. Dipaksa menelan bulat-bulat mitos yang diolah para orientalis yang bertujuan untuk melemahkan mereka. Mitos-mitos sebegini tidak lain adalah untuk memadamkan etos masyarakat. Tempatan rantau ini yang puja wibawa untuk menjadi asas membina peradabannya sendiri. Penegasan Adul Said semasa mengungkapkan perkara ini amat penting untuk dicermati. Dalam buku Orientalism, beliau menyimpulkan bahawa golongan orientalis menulis semata-mata bertujuan untuk menguasai kita. Taking the late 18th century as a very roughly defined starting point, Orientalism can be discussed and analyzed as the corporate institution for dealing with the Orient. Dealing with it by teaching it, settling it, ruling over it. In short, Orientalism as a Western style for dominating, restructuring and having authority over the Orient. Bagi mengukuhkan penguasaan politik kolonial, khususnya pada kurun ke-18 dan 19, agenda Orientalism ini diwujudkan dengan matlamat akhir untuk mengangkat teori dongeng keagungan Barat supaya warga pribumi menjadikannya sebagai tempat untuk berpaut dan bergantung. Dan Edward Said memberi contoh 5 orang tokoh penulis terkenal yang masing-masing mengenengahkan agenda politik penjajahan menerusi karya mereka. Mereka tak lain adalah Snow Horanger yang bertanggungjawab terhadap penjajah Belanda di Indonesia, Duncan Black MacDonald dan Louis Massignon dalam pentadbiran penjajah di Afrika Utara dan Pakistan, selain Ignace Goldziher dan Karl Becker. Penggabungan agenda Orientalism bersama usaha terancang memisahkan agama daripada identiti serta sanubari warga tempatan adalah satu bentuk penjajahan yang sempurna ke atas warga pribumi di alam Melayu.
Kewibawaan etos sebagai tempatan dalam memacu peradaban lampau sengaja dilontorkan. Garapan Islam sebagai cara hidup serta solusi terhadap persoalan dalam kehidupan juga telah dikesampingkan daripada pemikiran dan jiwa warga ini. Lantas, keadaan ini mendorong sekumpulan pemuda untuk tampil bergelumang dalam kancah masyarakat untuk dengan bersandarkan kesedaran bahawa Islam adalah sebagai satu cara hidup, sebagai saluran baru mengukuhkan identiti bangsa. Di sinilah bermulanya jejak bersejarah Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM yang merupakan manifestasi daripada keinsafan yang seterusnya meledakkan kesedaran Ubudiyah yang mengiringi era kebangkitan Islam pada dekad 1970-an. Detik ini amat fenomenal dalam sejarah pembinaan negara, ditunjangi dengan agenda pengislahan dan pembaruan masyarakat yang secara khusus menumpukan kepada sarwa pandang keserasian Islam dengan urusan kehidupan seharian dan pembinaan peradaban. Dalam ketika era ini, buku Islam dan Sekularisme karya Profesor Syed Naqib Al-Atas telah pertama kali diterbitkan dan diwacanakan oleh ABIM untuk membebaskan umat daripada pemikiran yang memencilkan Islam ke sudut yang terhad dan sempit. Identiti Melayu yang dahulunya ditanggapi secara sama-sama dan kabur telah digilat kembali, hasil daripada sentuhan rohani dan kualiti iman yang sempurna berserta pengamalan kafah yang diluhuri pedoman Nabawi. Rakan-rakan warga pejuang Islah sekalian, keberhasilan siri perjuangan Islah ABIM ini yang tercatat dalam sejarah menggambarkan keutamaan yang telah diatur secara tepat dalam menggendong misi Islah. Dengan berperanan di jalur Islah, ABIM berperanan sebagai gerakan yang bersifat pencerahan dan kita tidak jatuh, tidak fokus semata-mata kepada penilaian yang bersifat hitam putih serta tidak terlibat dengan konfrontasi antara aliran-aliran pemikiran. Akan tetapi kita melihat kepada keperluan dan keutamaan umat yang memerlukan pengislahan. Lebih signifikan, Profesor Muhammad Hashim Kamali menyimpulkan keadaan ini adalah cerminan kepada kombinasi acuan Islah bersama tajdid pemikiran yang membuahkan transformasi moral individu dalam masyarakat. Prof. Hashim Kamali menulis, in the context of Malaysia, the Muslim Youth Movement of Malaysia ABIM that emerged in 1971 drew much more of its motivation from a combination of both tajdid and Islah that called for spiritual and moral transformation of individuals and visualize a more equitable and just society. Warga muktamin sekalian, sentuhan kepada sejarah pembawaan Islah di tanah air ini dalam ucapan nasa ini sebenarnya mencerminkan kesedaran akan kepentingan untuk kita memahami gerakan pembaharuan yang sifatnya sebenarnya merangkul dan memanfaatkan khazanah aktivisme serta pemikiran yang lalu. Maka di sini pentingnya kita berinteraksi dengan susun sejarah gerakan Islah dengan memuatkan perhatian terhadap gerakan yang berlaku sejak awal kurun ke-17 dan 18 lagi. Dalam kita berinteraksi dengan sejarah gerakan-gerakan pembaharuan ini, kita harus merenunginya dengan dimensi ilmu sosial profetik yang diketengahkan oleh Kunto Wijoyo. Dimensi ini mengkaji perjalanan gerakan pembaharuan lampau dengan keperluan adanya tindakan untuk mencetuskan anjakan transisi dari dimensi al-Islah kepada dimensi al-Falah seperti yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Maka menerusi dimensi ini, sejarah gerakan Islah yang dinukilkan dalam ucapan dasar ini bukan semata-mata sebagai bahan penceritaan kosong maupun bahan hiburan penglipur lara, akan tetapi harus dimanfaatkan sebagai instrumen untuk membina semula atau rekonstruk pemikiran warga penggerak gerakan kita dan umat seluruhnya. Maka berangkat dari kesedaran ini, ia akan mengangkat dan membawa kefahaman bahawa sebenarnya kita ABIM tidak bangun mengemudi gerakan Islah perubahan pembaharuan ini dari vacuum kosong. Hakikatnya, gerakan pembaharuan yang kita bawa telah mengalami proses interaksi, saling berhubung, saling pinjam meminjam serta menjambatani antara satu sama lain.
Walaupun tidak dinafikan wujud simpang siur tertentu dalam gerakan islah lampau, namun perkara ini bukan penghalang untuk kita berinteraksi dengan sejarahnya, disebabkan oleh peristiwa yang syarat dengan berbagai hikmah dan pengajaran. Malah keberadaan ABIM hari ini yang konsisten membawa agenda perubahan adalah bersifat penerusan dan acceleration kepada perjalanan islah dalam masyarakat. Dalam pada itu, interaksi bersama faktor setempat turut memainkan peranan yang amat bermakna. Di sinilah terletaknya keyakinan ABIM terhadap hikmah setempatan, tafsiran kontekstual, serta cabaran lokal sebagai ramuan yang harus kita cermati. Pengamatan kepada ramuan ini mendorong ABIM mengemukakan manhaj Malizi, satu ijtihad waqi'iyah, iaitu pendekatan untuk menyesuaikan pendekatan dakwah dalam konteks persekitaran, tempatan berasaskan hikmah, kebijaksanaan dan wasatiyah, kesederhanaan. Warga Muktamir sekalian, pemetaan agenda islah menerusi jalan yang pertama interaksi dengan acuan sejarah, kedua faktor setempat serta gagasan islah yang lain sebenarnya telah melorongkan kita ke arah kesedaran akan pentingnya untuk kita menempa idealisme islah dalam nuansa cosmopolitan ataupun cosmopolitan reform. Sarwa islah menerusi paradigma cosmopolitan ini mendayung kita ke arah satu kefahaman bahawa penempaan dapat dilakukan dengan memupuk budaya inklusif dan membentuk acuan keterbukaan dengan merancangkan interaksi membatasi wilayah, budaya, ras, agama dan latar keturunan. Hal ini yang diartikan sebagai sarwa pandang kosmos, iaitu melihat serta menilai umat manusia di dunia ini sebagai sebuah komuniti sejagat. Paradigma ini harus dipasakkan dengan sikap kesederhanaan, keterbukaan dan tasamuh yang menjadi prasyarat asas untuk penerimaan islah oleh masyarakat. Malah, ketika mengimbau kembali peranan gerakan islah di alam Melayu, Profesor Azri Mardi Azra ataupun Pak Azra meyakinkan kita bahawa ia adalah gerakan islah berancangkan cosmopolitanism Islam, seperti mana yang ditulis di dada akhbar Republika. Keunikan nilai cosmopolitan ini mendorong kesediaan kita untuk menerima perubahan, sentiasa serasi dengan keragaman budaya dan tidak jumuk dalam sesuatu pegangan. Seterusnya, nilai ini yang akan melicinkan usaha reformasi dan pengislahan yang cuba dibawa khususnya di pentas alam Melayu. Tidak ketinggalan, Profesor Dr. Syed Khairuddin Al-Junid turut menonjolkan konsep cosmopolitan reform sebagai salah satu cara fikir dengan melihat dunia sebagai satu kesejagatan yang dikongsi berdasarkan aspirasi Pak Hamka, Buya Hamka ketika memacu perjuangan islah. Cosmopolitan reform ini diformulasikan sebagai satu gagasan tersendiri dalam pembinaan semula kefahaman agama yang merapati ciri yang lebih adil, inklusif serta meraihkan kepelbagaian. Lantas, untuk menjadikan agenda islah berasaskan kenyataan tersebut, ABIM telah mengambil tanggungjawab untuk membina watak penggeraknya dengan ciri-ciri cosmopolitan. Antaranya termasuk membuka jendela interaksi dan libat urus engagement dengan pelbagai pihak untuk berkongsi aspirasi pembaharuan dan perubahan yang ingin dikecapi. Mengambil contoh kajian yang dilakukan oleh Iman Research bersama Dr. Eric Sommerfeld, Networks of Government Reform Malaysia 2019-2021, ABIM telah ditempatkan sebagai NGO terpenting dan berpengaruh dalam aspek pembinaan jaringan dan pemegang taruh lain dalam usaha untuk memastikan agenda reformasi dan tata kelola yang baik dapat direalisasikan. ABIM turut bersama dalam kalangan 55 prominent Malaysians yang berusaha ke arah penubuhan musyawarah demokrasi Malaysia. Inisiatif ini merupakan alternatif kepada amalan demokrasi sedia ada untuk memaknai nilai suara rakyat dalam politik negara. Dalam era ketika mana rakyat, khususnya anak muda, semakin jelak dengan amalan politik representatif, kita cuba mengetengahkan demokrasi perundingan ataupun direct deliberative demokrasi yang merupakan satu medan baru
perundingan membabitkan suara rakyat untuk mencari penyelesaian terhadap isu-isu membabitkan mereka. Beberapa keberhasilan pelaksanaan model ini di luar negara harus dijadikan contoh. Antaranya termasuk Island Citizen Assembly yang telah menyelesaikan isu hak autonomi badan wanita serta beberapa badan lain seperti Oost-Belgium di Belgium. Dalam pada itu, ABIM turut berperanan dalam pembentukan jaringan-jaringan baru memfokuskan kepada sesuatu isu atas kepentingan tertentu yang merupakan antara contoh Badan Gabungan My Aqsa Defenders dan juga Justice for Palestine Action Front JPAF yang merupakan platform untuk memperjuangkan hak asasi warga Palestin yang telah dinafikan hak mereka. Maka berasaskan kepada kegiatan-kegiatan utama yang dinyatakan ini, ia jelas menunjukkan bahawa ia adalah satu komitmen, pernyataan hasrat pimpinan muda ABIM untuk bersama kita menyambung cita-cita mengembangkan misi Nahdah umat ini menerusi penempaan idea cosmopolitan reform. Namun agenda ini mungkin tergendala tatkala wacana kebangkitan Islam kadang-kadang disalah tanggapi dan difahami sebagai pembinaan nilai-nilai agama yang bersifat eksklusif, menyendiri dan memandang nilai kesekatan dengan penuh curiga. Salah faham ini yang cuba diperbetulkan oleh Profesor Emeritus Dr. Osman Bakar yang menyangkal kedangkalan dakwaan para anutan pemikir Samuel Huntington yang cuba menafikan identiti kesejahterataan Islam. Dalam masa yang sama, kelompok Muslim yang menganuti pendirian eksklusif ini menyendiri ataupun particularism pada hakikatnya sebenarnya telah terperangkap dalam kerangka dakwaan Samuel Huntington yang mengatakan bahawa peradaban barat moden adalah pusat kelahiran idea peradaban universal dan menghargai nilai-nilai sejagat. Sebaliknya, dakwaan Huntington ini adalah jelmaan kepada doktrin pretentious universalism, iaitu pemaksaan untuk belahan dunia lain menerima nilai-nilai barat yang dikaburi atas nama universalism seperti didakwa ramai pengkritik. Sedangkan dalam sejarah peradaban manusia, Islam yang sebenarnya telah mempelopori identiti kosmos. Singgahan terhadap tulisan Adam Mace dalam buku The Renaissance of Islam memperakui bagaimana peradaban Islam menerima kepelbagaian dan merangkumnya sebagai satu identiti berasaskan universalism berbanding barat yang masih berada dalam sindrom lamunan gelap dengan dominasi hanya satu tafsiran ideologi keagamaan. Penjendahan yang dibawa oleh Profesor Emeritus Osman Bakar ini seharusnya meluruskan kefahaman kita sebagai penggerak gerakan dakwah, gerakan Islam bahawa kebangkitan Islam dan umat itu perlu beracuan inklusif dan manfaatnya harus dirasai oleh seluruh umat sejagat. Justru asas-asas Nahdah, iaitu pembinaan pemikiran Islam dalam nuansa kosmopolitan ini harus dilanjutkan dengan berdiri atas visi pencerahan yang tidak estetik dalam sarang kebekuan yang jumuk. Usaha ini harus diluaskan spektrumnya dengan menghargai kepelbagaian dan keragaman kehidupan bermasyarakat. Maka jalan ini menuntaskan hadaf idealisme Islah yang mendayung kita ke arah keberhasilan mengangkat nahdah umat yang disebut tadi transisi al-Islah kepada transisi al-Falah untuk membina kekuatan umat yang dimaknai oleh Almarhum Ismail Faruqi sebagai membina kekuatan umat dengan menawarkan penyelesaian kepada permasalahan yang dihadapi. Warga Muktaminin sekalian, pelebaran amanah Islah dalam aspek pembinaan negara bangsa tersimpul sebagai tanggungjawab utama ABIM yang merupakan gerakan belia Islam di Malaysia. Amanah ini bukan hanya bertujuan untuk menjelmakan Islam sebagai realiti segar dalam kehidupan bermasyarakat, tetapi juga menzahirkan sikap optimistik kita untuk bersama-sama membina sebuah peradaban bangsa sebagai terjemahan praktikal daripada usaha untuk mencari solusi kepada cabaran semasa yang dihadapi. Maka, menyedari hakikat ini, ABIM sejak awal perubahan telah menegaskan gagasan serta aspirasi bangsa Malaysia
sebagai solusi penyatuan dan acuan pembinaan negara secara bersama. Hasrat ini dilakukan dengan penuh keinsafan dan kesedaran untuk membebaskan warga daripada prasangka dan ketaksuban sempit. Gagasan ini seterusnya akan membuka jalan kepada membina kesetiaan meliputi 3 kesetiaan. Yang pertama, kesetiaan kepada tanggungjawab membina masyarakat secara bersama. Yang kedua, kesetiaan untuk mempertahan maruah dan harga diri seluruh warga. Dan yang ketiga, kesetiaan untuk membina kehidupan yang menjamin kelestarian dan kemapanan generasi mendatang. Hasrat dan misi ini adalah satu perjuangan islah yang menggagaskan kerangka fikir masyarakat menerusi transformasi kebudayaan. Hasil dari kata ukur, hasil dari kata akal, budi dan daya. Budi menerusi pembinaan nilai-nilai bersama berasaskan renungan pemikiran yang sihat dan merealisasikannya menerusi elemen daya, menggerakkannya dengan tindakan yang seterusnya membawa kepada nilai kebersamaan berasaskan pemikiran yang rasional, lantas membangun terserap menjadi norma hidup identiti bangsa. Yang pertama, kesetiaan terhadap tanggungjawab memberdaya masyarakat bersama. Warga muktaminin sekalian, untuk melewati era pasca COVID-19, nilai semangat juang untuk memajukan diri bersama, perkongsian tanggungjawab, saling memberdayakan dan mengupayakan adalah antara ramuan penting menyusun semula kedudukan ekonomi yang kini masih bergelut. Maka sebagai langkah awal, ABIM telah merentas agama dan kaum untuk membina jaringan saling bantu-membantu antara satu sama lain untuk mengeluarkan rakyat daripada kesulitan. Termasuklah antaranya projek NGO Malaysia Solidarity COVID Fund, ABIM bersama Taiwan Budi Suci, GPM Exim, projek wawasan rakyat dan sebagainya. Selain itu, ABIM juga turut bersama dengan Z Capital di bawah pimpinan Tan Sri Muhammad Nazir Tun Abdul Razak, serta dibantu komitmen rakan-rakan Adab Youth Garage AYG, telah menggerakkan inisiatif Dana Bangsa Malaysia ABIM-Z bagi tujuan untuk memberdayakan seluruh rakyat yang dalam kesusahan ketika era pandemik. Sumbangan kempen Suara Sangkapit Beras serta projek pinjaman bank kredit tanpa faedah yang digerakkan untuk membantu rakyat, khususnya anak muda, membaiki dan memulakan kehidupan baru untuk keluar daripada kemulut COVID-19. Sesungguhnya kita ABIM amat menghargai kecanaan kelompok korporat tanpa mengira latar kaum dan agama untuk sama-sama menjayakan misi ini. Inilah yang kita tegaskan sebagai tanggungjawab bersama, kolektif empowerment, kafalah al-ijtimaiyah untuk membina sebuah nilai bangsa Malaysia. Warga muktaminin sekalian, pemberdayaan kolektif ini berlawanan dengan keadaan persaingan yang terlalu bebas tanpa membataskan keserakahan monopoli yang membawa negara terjebak ke kancah perkawanan sempit. Ini yang ditegaskan oleh Amy Chua dalam buku The World on Fire. Begitu juga dalam ketimpangan sosial di Amerika Syarikat yang mengagungkan meritokrasi yang sebenarnya membawa kepada kesombongan untuk memonopoli segala peluang untuk memuaskan nafsu berpaksikan individualistik. Perkara ini ditanggapi oleh Michael J. Sandel dalam buku The Tyranny of Merits sebagai bebanan untuk individu dalam masyarakat yang hanya memikirkan tentang diri mereka sendiri dan mengabaikan kepentingan untuk belajar tentang gratitude dan humility. Dalam masa yang sama, kita harus faham garis sempadan untuk harus dibuat supaya seimbang dan setimpal agar keseimbangan ini tidak disalahgunakan untuk mengkayakan golongan yang berada dari satu kaum tertentu atas alasan keseimbangan sosial. Maka aneh sekali jika kita terus berkompromi dan membenarkan sang elit penguasa diizinkan untuk terus membolot kemewahan atas alasan keseimbangan sosial. Sedangkan yang miskin di dalam negeri ini terus papa dan dinafikan hak memperoleh bantuan, ekoran faktor perbezaan keturunan dan sebagainya. Warga muktaminin sekalian, kita lihat pendedahan dalam laporan Global Financial Integrity, Panama Papers, Pandora Papers cukup menggambarkan kebejatan sosioekonomi negara akibat ketimpangan sistem yang menghalalkan penyakit ini.
membarah. Dalam masa yang sama, kelompok marhain terus dilagakan sesama sendiri. Pertempuran kaum terus dijadikan alat manipulasi untuk menutup kerakusan sang elitis. Sesungguhnya keseimbangan dan keadilan serta pemberdayaan secara bersama ini yang cuba diketengahkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi konsep ekonomi manusiawi, human economy, yang diulas oleh Profesor Dr. Fo Boy-Tek. A humane economy, Anwar wrote, required a promotion of a clear social agenda. At the most basic level, his social agenda will attend to the mundane concerns of the populace, whereas unjust financial burdens have been heaped on ordinary Malaysians in these past few years. Kita meyakini bahawa pemerkasaan rakyat menerusi pemberdayaan kolektif ini akan memberi ruang kepada golongan marhainis berdiri secara mandiri dan keluar daripada ikatan manipulasi sang penguasa. Dan ini bertepatan dengan konsep Islah At-Tamkin yang ditonjolkan oleh Allah SWT. Dalam surah Al-Hajj, sebagai contoh, Allah menerangkan bagaimana kaum yang beriman yang sebelum ini diusir dari kampung halaman telah diberikan kekuasaan ataupun tamkin. Seraya atas anugerah tamkin ini, mereka secara mandiri dapat melakukan islah, merubah nasib mereka serta memaknai kebebasan beragama dengan mendirikan solat dan membina masyarakat yang adil dan bermaruah dengan menunaikan zakat, menyuruh melakukan yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina immakannahum fil ard aqamus salah wa atuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Iaitu orang-orang yang jika kami berikan kedudukan, kekuasaan di bumi ini, tamkin, mereka melaksanakan solat, menunaikan zakat dan menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah yang mungkar, dan kepada Allah kembali segala urusan. Yang kedua, kesetiaan untuk mempertahan maruah dan harga diri warga. Senario hari ini telah mendedahkan bagaimana berleluasanya kecurangan, rasuah, salah guna kuasa dengan pelbagai helah. Pendakwaan dan penarikan kes jenayah dilakukan secara terpilih sebagai senjata untuk mempertahankan kuasa ataupun mengambil alih tampuk kuasa. Tidak kurang laporan-laporan media tentang kecurangan penguat kuasa sendiri yang amat menyedihkan. Merujuk kepada Indeks Persepsi Rasuah CPI yang dikeluarkan Transparency International sendiri telah menunjukkan sejak tahun 2020 negara kita telah diletakkan dalam kalangan negara yang mempunyai persepsi rasuah yang amat tinggi, iaitu di tangga yang ke-57 dan terus meningkat pada tahun lepas ke tangga yang ke-62. Justru sebagai landasan membina bangsa Malaysia yang mulia, bermartabat dan bermaruah, ABIM konsisten membawa agenda reformasi, khususnya dalam tata kelola yang baik dan keadilan negara. Komitmen ini yang termasuklah dalam konteks kesaan kita untuk mengubah The Recall of MPs Act, Akta Penunjutan Ahli Parlimen, yang di mana pengundi boleh membuat petition sekiranya mandat rakyat dilacurkan menerusi tindakan lompat parti, selain daripada mewajibkan pemimpin mengisytihar harta sama ada dalam atau luar negara dan akta-akta lain seperti pembiayaan parti politik. Dan yang ketiga, kesetiaan terhadap kehidupan untuk menjamin kelestarian masa mendatang. Warga muktamadin sekalian, penyakit rasuah, penyalahgunaan kuasa dan monopoli yang menjengkelkan ini sebenarnya menggambarkan ketamakan manusia membolot khazanah bumi tanpa memikirkan kelestarian dan kelangsungan hidup generasi mendatang. Projek penjanaan pendapatan dan ekonomi dunia rata-ratanya berasaskan keuntungan material hingga sanggup mengorbankan kesejahteraan alam dan seterusnya mendedahkan dunia kepada perubahan iklim. Justru ABIM konsisten menggesa pihak berkuasa dan masyarakat untuk menitik beratkan isu perubahan iklim yang berlaku, yang menjadi faktor utama malapetaka alam. Antara yang dipertegaskan ABIM termasuklah kesaan untuk kerajaan mengeluarkan satu perintah moratorium menghentikan pembalakan buat masa ini, memandangkan hutan adalah kaedah yang paling murah untuk dan berkesan untuk menangani perubahan cuaca dan perubahan iklim. ABIM menegaskan keyakinan bahawa malapetaka dan bencana yang melanda negara adalah akibat daripada impak darurat iklim yang melanda. Kerakusan kita membongkar khazanah alam hingga menafikan prinsip keadilan untuk iklim. Situasi yang menggerhanakan ini
Situasi yang menghanakan ini telah menuntut ABIM untuk bersama dengan Pertubuhan Khazanah Alam, PEKA, menyerahkan memorandum kepada Kebawah Ruli Yang Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Tuan Agong As-Sultan Abdullah Diayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibn Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah, menuntut campur tangan YDPA bagi mendesak kerajaan mewujudkan plan mitigasi untuk mengatasi masalah banjir dan perubahan iklim dengan kadar segera. Kebiasaan ini mendapat sambutan luar biasa daripada rakyat segenap lapisan masyarakat. Antara petunjuk penting yang dapat dilihat adalah apabila kempen petition online atas talian change.org Henti Balak yang diluncurkan telah berjaya mendapat lebih 200,000 padanan tangan dalam tempoh beberapa minggu. Lebih utama, isu perubahan iklim sebagai elemen penyatuan antara masyarakat pelbagai agama telah dikembangkan oleh ABIM dalam pentas naratif antarabangsa. Menerusi kerjasama dengan Tibetan Buddhist Cultural Center TBCC, ABIM tampil menganjurkan wacana antarabangsa Islam and Buddhism Eco Dialogue 2022 IBED pada Januari yang lepas. Program ini melibatkan pakar-pakar dari tokoh Islam dan Buddhism di peringkat antarabangsa seperti His Holiness The Dalai Lama's Representative Goshe Dodi Damdul, Profesor Emeritus Dr. Osman Bakar, Dr. Shah Reza Kazemi, Profesor Dr. KL Damajoti, Dr. Bikuni Damadanda, serta Profesor Dr. Azizan Baharudin, yang dilaksanakan bertujuan mencari solusi kepada impak perubahan iklim selain memberi kesedaran kepada warga dunia sejagat tentang isu yang melanda hari ini dan mengupas kesedaran dari perspektif agama Islam dan Buddhism. Sebagai khatimah teman-teman sekalian, nukilan kalam ini adalah wawasan kita secara bersama. Kita ada mandat, kita ada amanat serta komitmen islah kepada umat yang perlu kita penuhi untuk membumikan nilai-nilai murni bernuansakan kosmopolitan Islam ini ke arah membina sebuah peradaban bangsa Malaysia. Bertitik tolak dari kesedaran ini, bersempena Muktamar Senawi ABIM kali ke-50, kita menyeru seluruh warga ABIM dalam apa jua peranan serta lapangan yang diceburi untuk terus meningkatkan daya usaha sehabis baik dan melangkah sederas mungkin ke hadapan untuk membina landasan yang lebih utuh buat harakah ini. Komitmen ini harus dimulakan dengan pembinaan kaderisasi penggalas amanah dakwah menerusi program pengkaderan generasi muda untuk menjulang panji Islam sebagai satu cara hidup dilandasi hikmah kontekstual setempat dan nilai dan budaya harakah. Inisiatif yang diambil oleh Yayasan Takmir Pendidikan ABIM di bawah pimpinan Dr. Radin yang menyiapkan terbitan buku tarbiyah keabiman dan melaksanakan usrah pelajar sebagai medium pendedahan awal pelajar sekolah-sekolah ABIM untuk mengenali perjuangan ABIM adalah suatu langkah terpuji. Projek kaderisasi ini harus berlaku seiring dengan program pembinaan dan pemantapan sahsiah serta kualiti kepimpinan ahli menerusi pelbagai bentuk latihan yang amat perlu untuk digiatkan berasaskan acuan semasa dan masa-masa mendatang. Tidak ketinggalan juga, misi islah ini turut menuntut generasi muda ABIM untuk memelihara mata rantai keilmuan yang telah dibina selain kekentalan mujahadah untuk membina panji agama. Hal ini adalah sandaran yang sentiasa menjadi kekuatan dan keunikan ABIM untuk istiqamah membawa misi besar gerakan dengan sentiasa melahirkan cendekiawan reformis serta sarjana kosmopolitan pada setiap zaman. Sesungguhnya penerusan kepada perjuangan ini pasti melelahkan, namun tidak akan menjadi halangan kepada kita sekiranya kita melunaskannya dengan mujahadah serta nyalaan semangat untuk memikul amanah bagi menjernihkan yang tercemar dan mencerahkan yang tersamar. Maka, perjuangan memelihara amanah penyempurnaan al-islah al-azam yang disempurnakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sebagai kesinambungan terhadap perjuangan para mursalin memerlukan ketabahan, kesiapsiagaan dan kesetiaan kader serta warga penggerak. Perjuangan ini sifatnya bukan meraih keuntungan melalui jalan pintas. Perjuangan ini adalah satu perjuangan panjang
serta ditemani pelbagai liku dan ranjau. Firman Allah dalam surah At-Taubah, "Lau kana 'aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uk walakin ba'udan 'alaihim asy-syuqqah." Dan kalau yang kamu serukan kepada mereka itu keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak seberapa jauh, pastilah mereka akan mengikutimu. Tetapi tempat yang dituju itu amat jauh terasa oleh mereka. Semoga Allah merahmati usaha dakwah kita. Semoga Islam terus menjadi pegangan yang mencorak pemikiran, falsafah dan pegangan hidup kita. Hanya kepada Allah SWT kita berserah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya lampirkan satu puisi daripada Datuk Seri Dr. Awang Sarian, Sempena Separuh Abad Perjuangan ABIM. Boleh dibaca oleh rakan-rakan muktabirin sekalian, insya-Allah. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan.